Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'du. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia dan pemberian daripada dia semata-mata menjadikan kita dan seluruh makhluk ni. Lebih lagi syukur kita Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam melalui mereka. Alhamdulillah. Dibesarkan kita dalam satu suasana masyarakat Melayu Islam. Dengan itu memudahkan kita ikut perintah Allah SWT, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi pula pada kita kesedaran untuk menuntut ilmu dan mempelajari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW ni, khasnya dalam bab mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah. Syukur diberikan kepada kita sehingga saat ni kelangsungan hayat, diberi kita keupayaan boleh hadir untuk salat subuh berjemaah di masjid ni. Diberi pula kelapangan masa, keterbukaan hati berada dalam satu majlis ilmu yang insya-Allah pagi ni setelah kita khatamkan kitab Matan Jahrah pada bulan lepas, kita nak beralih pada kitab baru, kitab yang bernama Tazkiratu Zawil Hijja fi tafsiri qawlihi ta'ala Ar-Rahmanu ala arsy istawa, yang dikarang oleh salah seorang daripada seorang tok guru di Patani, nama dia kunyahnya Abu Qutaibah Rashidi Abdul Rahman Al-Fatani. Dia menantu kepada Babalah, masyhur panggil Babalah di Patani sana, Babalah Syarah nama dia. Menantu dia di Petani, nama daerah dia Pondok Bendang Padang. Jadi saya cadang untuk baca kitab ni. Pasal kitab ni khas membicarakan mengenai apa maksud yang sepatutnya dipaham pada firman Allah Ta'ala Ar-Rahman ala arsy istawa. Kerana bab ni khasnya pada zaman kita banyak sangat fitnah dalam bab ilmu. Banyak orang menyebut dan mengajar ayat Quran dengan ayat Ar-Rahman ala arsy istawa ni, tapi tak kena gayanya menyimpang daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi insya-Allah kitab yang ada ni, kalau tak ada mengaji pun, tuan-tuan boleh miliklah satu dengan bahasanya itu, balik boleh baca. Cuma tulisan Jawi, bukan Rumi. Itu pun nasib baiklah, muka Arab. Itu je sikit. Kalau Rumi itu tuan-tuan buat sendiri ya. Jawi. Rumi buat sendiri. Ada tu, kemudian lah kalau ada orang yang nak khidmat dengan Rumi. Kalau saya nak kata gini, kalau Jawi pun tuan tak boleh baca, tuan bayangkan tuan bahas ayat Quran yang Arab. Bahasa mudah dia itulah. Boleh faham? Macam mana tuan nak faham? Baca Jawi pun tak boleh. Tiba-tiba tuan nak bahas ayat Quran Ar-Rahman ala arsy istawa. Yang tu yang banyak masuk parit tu. Yang tu yang banyak masuk gaung. Baik, insya-Allah bagi memulakan kitab pada pagi ini kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh tutup guru kita alim ulama atas manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita hadiahkan juga untuk pengarang. Walaupun pengarang masih hidup, saya pun dah berjumpa dengan dia dan saya terima kitab ni pun, minta izin daripada dia untuk gunakan kitab dia ni. Dan
kita mohon pada Allah Ta'ala dengan Fatihah yang kita baca ni. Mudah-mudahan boleh baca daripada awal hingga akhir. Sampai tak sampai boleh habis tu, Wallahu'alam. Tapi harapan kita, dengan kita baca kitab ni, dapat memberi pencerahan secerah-cerahnya, supaya kita dapat faham akidah, bab mengenal Allah Ta'ala, pasal dia adalah asas tunjang dalam memahamkan agama Islam ni. Kerana agama Islam kita berdiri di atas akidah. Akidah besar kita, tunjang kita adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu sudut kita dah faham La ilaha illallah, Allah saja ilah. Tapi nak mensyarahkan Allah sebagai ilah ni, yang ni yang perlu pada huraian, perlu pada pengajian. Alhamdulillah dulu satu masa kita dah habis kan kitab Matan Johara. Ambil masa yang agak panjang juga tu. Dan insyaAllah kita nak gunakan kitab ni pula sebagai panduan. Nak mohon kita tadi, mudah-mudahan kalau tak habis pun, setakat mana yang kita boleh lalu dan sampai. Dengan sebab itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni berada di atas manhaj yang betul, akidah yang betul, tepat macam mana yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW pada kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa SAW. Oleh jami' muslimin wal muslimat. Wa ila jami'i masyaikhina wa mu'allimina. Wa ala al-musannif. Wa ala hazihi niyati syai'unillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah pada pagi ni, untuk memulakan kitab ni, kita baca muka surat 1 tu. Mukadimah daripada pengarang ni sendiri. Apa yang mendorong dia untuk menulis kitab. InsyaAllah saya bacakan itu saja untuk lalukan kitab ni. Tak syarah lah. Cadangnya gitu. Tengok bahagian surat pertama tu. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Muta'ali. Anit tashbihi wal nazir. Alladhi laysa kamithlihi syai'un. Wahuwa as-sami'ul basir. وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا رسول الله محمد الأمين وخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه البررة وَمَنْ تَبِعَ هُدَاهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Kata pengarang ni, adapun kemudian daripada itu, maka sentiasalah ulama Islam yang terdiri daripada ulama salaf dan khalaf. Mereka menolakkan akan syubhat-syubhat, asal terjemah ke bahasa Melayu tu, kesamaran akidah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menyelewengkan daripada jalan yang sebenar. Ini memang tugas para ulama kita. Mereka ni bila ada siapa saja dalam masyarakat kita yang menyeleweng, menyimpang daripada ajaran Islam, pasti mereka ni akan bangun untuk menolak kesamaran, menolak apa perkara yang diajar dengan kaedah tak betul dalam bab ajaran agama kita, baik ulama salaf, khalaf. Dan mereka ni menyuruh mereka dengan ma'ruf. Mereka ni akan menyuruh dengan benda yang kebaikan. Itu asal terjemah lah. Apa kebaikan ni? Hak. Dan melarang mereka daripada kemungkaran. Dan menolak benda mungkar. Istilah dalam bab ni, apa mungkar ni? Batil. Selalu kita faham ma'ruf, suruh ma'ruf, tinggal mungkar ni suruh semayang, main masjid, itu satu hal. Tapi disyarah oleh para ulama, tutup guru kita, amar ma'ruf nahi mungkar paling besar sekali. Amar ma'ruf je besar sekali, ialah
mengenal Allah Ta'ala dengan betul. Mungkar besar sekali adalah syirik, kufur, salah faham pada Allah Ta'ala. Jadi mereka ni beramal dengan firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Asal terjemah, maksudnya hendaklah ada di antara kamu satu puak, satu kumpulan manusia yang puak ini, kumpulan ini yang menyeru kepada kebajikan. Dia bubuh dalam kurungan tu, maksud kata kebajikan ni mengembangkan Islam. Dan atas kita bicara ni, menyeru kepada kebajikan ni ialah menyeru kepada Islam, menyeru kepada la ilaha illallah, menyeru kepada akidah yang sebenar, menyeru kepada akidah yang betul, dan menyuruh berbuat segala yang baik serta melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Dalam konteks kita ni, syirik, kufur, murtad, bid'ah dalam akidah. Ini adalah mungkar yang paling besar sekali. Baik. Dan isyarat pada ayat Quran tu, siapa yang menunaikan tanggungjawab macam ni, mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Jadi mereka menyahut cabaran daripada ayat Quran tu, mesti ada satu kumpulan, dan kumpulan ni bukan boleh orang biasa. Pasal orang biasa dia tak kenal mana hak dan batil. Bahkan orang awam ni batil pun dia rasa dia betul. Yang para ulama lah yang perlu bangun untuk membetulkan orang-orang awam yang tak betul ni kepada jalan sebenar. Baik. Itu satu hal mengenai ayat Quran. Dan kata dia, dan dia beramal dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu taala anhu, katanya bahawa Nabi SAW bersabda, wallazi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Hari ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi kata hadis ini hadis hasan. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ad-Dailami. Kitab ni istimewa dia disebut rujukan-rujukan tu. Al-Quran tak payah sebut rujukan tu kan. Pasal Al-Quran ni kalau tuan-tuan tak tahu rujukan, memang nak mampu dah bahasa mudah gitu. Boh pi bahasa gitu. Maksudnya tuan-tuan ni memang teruk sangat. Quran pun tak erti. Kalau ikut ulama kita dulu tuan-tuan, kalau ikut Quran hadis ni, hadis Quran pun kalau ikut sangat masyhur dah. Mana yang mutawatir, tak mutawatir. Mana yang istilahnya menepati dengan kaedah syariat kita. Tak, kalau ulama dulu pakar sangat mereka ni. Kata kita ni Quran pun tak pandai. Sampai tentulah masalah kita. Baik, terjemah daripada hadis tu. Maksudnya demi Tuhan, kata dia, yang diriku dengan kudratnya. Aku ni dalam kekuasaan dia, kata Rasulullah. Sesungguhnya hendaklah menyuruh kamu dengan kebajikan dan melarang kamu daripada kemungkaran. Atau kata dia, kalau kamu tak buat suruh ma'ruf dan cegah mungkar ni, menghampir oleh Allah Ta'ala akan bahawa dibangkitkan ke atas kamu, akan seksa daripadanya. Yang ni terjemah betul-betul ikut bahasa Arab ni. Apa maksudnya? Kalau tak buat amar ma'ruf nahi mungkar, pastilah kita akan dijanjikan dengan akan datang azab seksa daripada Allah Ta'ala. Istilah menghampir ni maksudnya, kalau kau tak buat aja amar ma'ruf nahi mungkar, tak lama dekat dah nak kena azab dan siksa. Yang turut bahasa kita itulah kan. Bersama ausyaka tu, la yusikanna Allahu an yab'atha 'alaikum. Maksudnya dekat dah, tak jauh dah. Kau tinggal je amar ma'ruf nahi mungkar ni, tunggu je lah azab nak kena. Itu bahasa mudah bahasa kita.
Kemudian kata dia, bila dah sampai waktu kita kena azab dan bencana ni dengan sebab tinggal amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian kamu berdoakan dia. Pada masa itu kita dah kena bencana. Macam minta doa lah. Macam. Tapi pada masa itu kata dia, maka tidak diperkenankan doa bagi kamu. Maksudnya apa? Dah terlambat. Misalnya nasi dah jadi bubur. Kita tuan-tuan, satu sudut yang kita nak bicara berakidah ni satu hal. Macam-macam keliling kita, nasi jadi bubur. Bila dah kena bala, baru nak minta Allah Ta'ala lepaskan kita daripada azab, seksa, sengsara. Tak boleh lah. Tak ada lah. Istilahnya sia-sia lah. Dah jadi bubur tak boleh jadi nasi lah. Jadi sebelum jadi bubur tu, jangan terlambat. Apa dia? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar besar sekali. Apa dia? Itu yang betulkan akidah di atas. Apa dia akidah yang betul? Nak beriman dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan menolakkan mungkar yang besar sekali. Itulah syirik dan kufur dan salah faham pada Nabi Muhammad. Yang ni besar sekali. Kerana kalau kita selalu dengar ungkapan nasyid-nasyid apa sebut, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Yang ni walaupun hidup 1000 tahun, walaupun sembahyang 1000 tahun, kalau akidah tak betul apa gunanya? Yang tu yang ramai orang tak perasan. Ramai orang dia nak beramal soleh, tapi dia tak tahu apa dia akidah yang soleh. Akidah yang betul macam mana? Apatah lagi berakidah ni ramai sangat masyarakat kita abai kan dari sudut belajar. Sembahyang orang belajar. Pergi haji, orang pergi belajar. Pergi kursus haji. Tapi kursus tauhid, siapa pergi ngaji kursus tauhid? Banyaknya dengar tauhid, ngaji apa tauhid? Balik belah gitu. Rasa macam dah syahadiat tauhid. Ramai kita duk rasa bila kita dah Islam, beranak sebagai orang Islam ni, kita rasa kita ahli tauhid, orang beriman dah, muttaqin. Ahli taqwa dah, ahli syurga, jamin. Hai. Macam mana boleh masuk Islam, jangan tak tahu ada benda yang boleh keluarkan kita daripada Islam. Na'udzubillah. Baik. Dan juga kata dia mengarang kitab ni dari Quran satu, hadis satu dan dengan perkataan. Dengan sebab nak beramal dengan perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Sayyidina Abu Bakar ni kan? Sayyidina Abu Bakar ni bukan Mahdi. Maksudnya ada orang yang sangat tinggi kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Yang dia ni, kata Rasulullah pernah isyarat memuji keadaan Sayyidina Abu Bakar ni. Kalau iman Sayyidina Abu Bakar ni letakkan di sebelah. Kalau ada penimbang yang jenis 2 piring tu kan. Kalau iman seluruh umat ni bubuh sebelah kiri, yang ni iman Sayyidina Abu Bakar bubuh belah kanan. Berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Bayang tengok kedudukan Sayyidina Abu Bakar macam mana berbanding dengan orang lain. Jadi satu dia nak ambil perkataan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya ayuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayata. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul an-nasu idza ra'aw adh-dhulma falam ya'khudhu ala yadayhi yushiku ay ya'ummahumullahu bi'iqabin. Terjemahnya, wahai manusia, sesungguhnya kamu membaca ayat ni. Yang terjemah ayat Quran ni, ayat ni lah, kata Sayyidina Abu Bakar, kamu duk baca, wahai orang-orang yang beriman, jagalah sahaja diri kamu. Maksudnya, alaikum anfusakum, jagalah betul-betul diri kamu. Yang tu kot bahasa kita. Daripada melakukan sesuatu yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayat petunjuk. Jadi maksud daripada ayat Quran ni, maksudnya kita kena jaga diri kita sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh, betulkan akidah kita sungguh-sungguh. Dengan bahasa kita ni, ada jati diri kita dengan agama Islam ni, dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah. Yang kalau ada orang sesat, dia cakap apa pun,
kita takkan terpengaruh dengan kesesatan yang disampaikan oleh orang-orang sesat. Macam tu kot bahasa dia. Saya mengaji ada setengah tok guru dia kata ibarat macam kita ni paip air ni duduk dalam parit. Parit ni air kotor gila punya. Kita kena ada satu pressure yang sangat kuat. Yang kalau kita bocor sekalipun, air parit takkan masuk dalam kita. Bahkan apa yang ada dalam pressure yang ada dalam pipe kita tu pipe tu, pressure yang ada tu, air yang keluar pada kita membersihkan parit yang kotor tu. Bandingan tu best kan. Jangan kita punya pressure lemah. Lepas tu kita duduk dalam parit. Lepas tu air parit tu masuk dalam pipe kita. Ini masalah kita. Kita tu kan. Pressure tak ada. Air pipe lemah. Tak ada pressure pun. Bahkan tak ada air pun dalam tu. Batang pipe buruk saja. Penuh air kotor. Na'udzubillah. Itu yang dia kata, sesungguhnya kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia itu apabila mereka melihat akan orang yang zalim, kita ni bila melihat orang zalim, dan disyarah dalam Quran, siapa dia orang zalim ni? Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah zalim yang paling besar. Disyarah oleh para ulama, bila syirik besar, sebelum syirik ni apa? Kufur. Jadi kalau syirik pun zalim besar, kufur zalim besar. Syirik ni maksudnya meletakkan satu bukan tempat dia. Kufur ni tak kenal langsung tempat tu apa. Tempat apa? Kalau kata contoh syirik ni. Syirik ni maksudnya menduakan orang salah. Yang ni makna yang sangat common. Kita sebut pilah dengan makna gitu. Saya nak catatkan tentang zalim tu. Syirik ni zalim besar. Syirik ni ada Allah Ta'ala. Syirik ada satu lagi macam Allah tu syirik lah. Kufur ni apa? Tak sedar pun. Jangan kata nak serupa macam orang salah. Allah Ta'ala pun tak ada langsung akidah dia dalam hati. Itu kufur. Jadi syirik ni dia nombor 2 sebelum kufur. Jadi kufur dulu. Jadi kalau syirik pun zalim, kufur zalim. Satu antara zalim besar ni, syirik satu hal. Lagi apa? Tak ada langsung perasaan bertuhan. Itu pun adalah zalim. Jadi kata dia, kalau kamu lihat orang zalim, lepas tu, maka tidak mengambil mereka itu atas dua tangannya. Lepas tu kamu tak ambil tindakan. Itu istilah dua tangan ni. Kamu tak ambil tindakan, dia tahu orang zalim. Kalau masyhur kita sebut orang zalim ni, katalah buat misal ada satu orang perempuan, iaitu ada orang lelaki jahat, menganiayai dia. Yang turut bahasanya. Untuk buat apa? Tengok. Kita tak ambil tindakan. Itu orang perempuan buat jahat, dizalimi oleh satu orang lelaki. Katalah gitu kan. Yang ni tentang berakidah bukan orang perempuan, orang lelaki. Ni apa? Kufur. Kufur ni menzalimi. Menzalimi orang yang manusia yang sepatutnya dia kena duduk jadi adil, jadi mukmin, muslim. Dia tengok kufur, syirik datang atas dia. Takkan kita tak buat tindakan kata syirik dan kufur ni. Pula tu kalau kita sebut syirik dan kufur ni agak-agak boleh bermuka manis. Itu kan. Tuan-tuan tengok orang kena zalim. Orang yang buat zalim tu, tuan-tuan muka manis. Jangan nak buat zalim. Salah ni. Tak baik ni. Macam tu kan. Tuan-tuan betul kan orang zalim macam tu kan. Tuan-tuan tak faham saya sebut apa? Faham? Satu ada orang kata, saya ni cengih. Saya ni garang. Mulut saya ni kasar. Dah lawan dengan benda-benda yang batil. Mana nak cakap baik-baik kan? Hoi. Bodoh memang kena keluar. Bodoh. Kufur. Syirik. Ayat engkau ni. Takkan nak kata, engkau ni tak bercakap. Sikitlah dengan bahasa itu kan. Yang tu yang macam mana pun, nak boleh buat cara hikmah tu hal. Tapi hikmah besar sekali, saya mengaji ada guru sebut, besar sekali, mungkar tu mesti dihilangkan. Zalim tu mesti dihilangkan. Tu mesti. Itu mesti. Kata dia, kalau kita tak ambil apa-apa tindakan, nescaya hampirlah bahawa meratai oleh Allah Ta'ala dengan siksa daripada Allah Ta'ala. Ini pun bahasa betul-betul terjemah Arab sebiji, kan? Dengan kaedah bahasa klasik ni. Apa maksudnya? Pastilah, kata dia,
Tak jauh, dekat sangat. Kata dia, pasti Allah Ta'ala kenakan azab. Yang kita nak khawatir, dalam perkataan Sayyidina Abu Bakar ni, tang mana dia kata apa? Ay ya'ummahumullahu bi'iqamin. Allah Ta'ala akan umumkan kena azab. Azab dengan sebab tak hilangkan zalim ni, dia am. Nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita, dia khas. Tapi bala dia bagi kena am. Tak faham? Saya ngaji, Tok Guru selalu sebut, dia kata, al-bala'u ta'um. An-ni'matu takhus. Nikmat ni khas. Bala umum. Apa maksud bala umum? Bala kalau kena, semua kena. Kalau kena tsunami lah macam. Islam kena, kafir kena, kanak-kanak, ayam, anjing, semua halih. Apalah semua. Boom. Habis. Ribut macam. Dia pilih rumah orang zalim saja. Tak. Semua kena. Boom. Habis. Cuma orang beriman, dia mati beriman. Orang kafir, mati kafir. Itu je lah. Tapi azab kena. Azab kena. Cuma, siapa yang kena azab tu, apa akibat dia, memang berbeza lah. Tapi azab kena. Soal. Sonok kena azab. Apatah lagi, bala tu dah sampai besar, macam mana pun, kalau ada orang tetap nak di atas zalim dia, itu satu hal. Tapi kaedah kita, lawan mana apa sepatutnya kena lawan. Satu atas, nak lawan ni pengarang kita, dia ambil inisiatif dia, mengarang. Satu, kalau orang yang ada kuasa, dia kena bertindaklah dengan kuasa yang ada oleh dia. Jangan pula dengan kuasa yang ada, dia buat bodoh, dia pergi sokong benda syirik dan zalim ni. Itu bodoh ya. Tambah kalau urusan masjid, dah tahu ada orang boleh diajar benda syirik dan kufur, benda salah akidah ni, dia ambil pergi mengajar pula kat masjid. Apa bala. Masjid mana saya tak tahu Semok Satu, patutnya jatuh ke masjid, dia mesti pantau, mesti faham, itu jatuh ke masjid. Kalau majlis agama, majlis unit pengurusan masjid, dia mesti kenal siapa yang nak dipanggil dalam masjid, ustaz mana masuk dalam masjid, takkan dia tak kenal. Siapa ada tauliah, tak ada tauliah. Zaman ni pun ada jadi tuan. Dia ada tauliah, masa dia ambil tauliah betul. Tapi bila dia mengajar, civil. Jadi dia ambil tauliah tu, dia akan jawab dalam periksa kitab tauliah, berdasarkan apa yang disoal, dijawab, dia mesti jawab mengikut apa skema markah untuk menyebabkan dia lulus dalam nak ambil tauliah dia. Tapi bila dia mengajar balik sivil tu. Ni pun banyak zaman ni. Sama ada dengan menggunakan kata-kata tauliah majlis agama sendiri. Apatah lagi istilah kata kelulusan akademik di luar sana. Itu lagi kelulusan akademik yang nama PhD, tak PhD masuk universiti apa tu. PhD pun kadang tak apa benda lah. PhD pun tak dipakai dalam masyarakat. PhD pun benda yang orang kata tak praktikal langsung. Tapi dengan PhD yang ada tu, dia main game. Macam tu kot bahasa dia. Dia main game, ada PhD, aku ada PhD. Ustaz ni ada apa? Itu, dia main game tu. Satu, saya pernah hentam buat PhD ni dulu. Melalak dia orang kan. Baik. Jadi kaedah kita, mana boleh bercakap, kita khabar lah. Siapa nak terima, tak terima. Memang, perkataan Rasulullah pun ada orang tolak, ayat Quran pun ada orang tolak. Tambah perkataan kita, apa pun, PhD apa, akademik, apa tak ada macam tu. Apa kita boleh cakap, apa yang hak, sampai kan je. Ada orang cerita benda sesat pun, dia tak ada malu nak cerita benda sesat. Tambah kita nak cerita benda-benda, takkan nak malu. Dan kata dia, setengah daripada perkara yang mungkar. Ataupun kemungkaran itu, bahkan terlebih sangat mungkarat. Mungkar yang gila sangatlah kata pengarang ni, ialah i'tiqad orang yang mubtadi'ah yang mujassimah. I'tiqad orang ahli bid'ah. Maksudnya Nabi tak ajar macam ni, sahabat tak ajar macam ni. Atau umum istilah mubtadi'ah ni, dia mereka-reka berakidah. Perkara ni tak ada langsung dalam ajaran Nabi SAW. Itu yang disebut tadi dengan bahasa di awal kitab, tak ada langsung dalam ajaran ulama salaf dan khalaf. Tapi ada orang mendakwa ajaran sesat dia tu, dia kata yang ni ajaran salaf. Ni salah. Zaman kita yang bahaya sangat ni dia ada istilah benda batil, dihiaskan benda batil ni bagi nampak hak. Dia take lembu, otor-otor sikit,
Katok-katok sikit, pergi lepeh macam kek. Lepas tu bubuh gula icing kat luar. Tulis happy birthday to you. Yang itulah bandingan dia. Apa dia? Zohir, hak, salaf. Oh. Batin yang dia ajar, batil. Ajar rupanya Wahabi. Wahabi itu. Itu yang kita Mubtadi'ah Mujassimah. Apa dia mungkar yang diajar oleh Mubtadi'ah Mujassimah ni? Dia ajar akan duduknya Allah Ta'ala dan tetapnya Allah Ta'ala atas aras. Dia kata Allah duduk di aras. Allah duduk di aras, Allah tetap. Allah menetap. Allah berada di aras. Pada hak Allah Ta'ala. Pada zat Allah Ta'ala. Dia kata zat Allah duduk di aras. Lah ni kalau tuan-tuan biasa dengar kuliah, tuan-tuan pula memang duduk main masjid. Tuan-tuan boleh dengar lah ada ustaz-ustaz yang ajar macam ni. Betul? Ke tak ada seorang pun? Berlambak betul? Dengar hak dia sebut. Ni mungkarat gila punya kan? Dia sebut. Bila dah sebut benda batil ni, apa kaedah kita? Dia kata maha suci Allah Ta'ala. Subhanallah. Yang ni yang nak bahas ni. Agak tak puas hati bila kita baca ni. Tu, nak baca pun tak boleh. Tak ada harumi ke? Saya kata gitulah. Bahkan tuan-tuan, ada orang dia boleh baca Arab. Dia boleh baca Arab. Tapi dia tak faham Arab yang dia baca. Sebab Arab ada disiplin dia nak baca Arab. Al-Quran Arab. Tuan-tuan. Kalau ikut Al-Quran ni Arab, baca Al-Quran faham dah lah. Dah. Orang Arab yang faham Arab pun baca Al-Quran sesat lagi. Bukan dengar tak elok. Satu, nak ambil bab akidah ni, dia bukan boleh dengan membaca. Isyarat Nabi SAW dia kata, al-ilmu bita'allumi. Ilmu ni dengan belajar. La bil mutala'ati. Itu syarahan ulama'-ulama' kita. Ilmu ni dengan belajar, dengan berguru. Dia bukan dengan mutala'ah. Mutala'ah, tuan-tuan, orang dia akan baca, dia akan pilih apa bacaan tu. Dan dia akan baca, dia akan rasa apa yang dia baca, dia faham. Padahal dia tak faham apa yang dia baca. Itu masalah dia. Satu, kalau mengaji dengan guru, kita akan dengar guru cakap apa. Tapi zaman lah ni malangnya apa. Ada orang yang dia tak mau dengar cakap guru. Ini masalah. Macam-macam lah kalau saya nak syarah tu. Tapi nak sebut kata kaedah kita adalah al-ilmu bita'allum. La bil mutala'ati. Satu, kalau kita tengok hikmah ya Rasulullah ni. Pasal apa dia ummi? Rasulullah kan dibangkit di kalangan Arab Quraisy yang ummi. Rasulullah ni ummi. Sahabat pun hanya beberapa orang saja yang ada kepandaian menulis. Tapi bukanlah maksudnya kepandaian menulis membaca ni diabaikan. Tak. Pasal Rasulullah mengajar syariat. Tawanan perang Badar ni antaranya kaedah nak bebaskan tawanan-tawanan kafir yang telah ditawan. Siapa boleh ajar, orang Islam boleh pandai membaca, bebaskan dia. Maksudnya ada syariat mengajar supaya pandai membaca dan menulis. Tapi saya nak sebut apa hikmah Rasulullah ni? Ummi. Apa dia? Nak ambil ilmu mesti berguru. Bukan dengan tulisan. Isyarat dia situ ya. Saya ngaji pun untuk guru untuk isyarat. Dia kata apa? Turun Iqra. Pertama sekali ayat Quran. Iqra tu suruh siapa baca? Suruh siapa baca? Suruh Rasulullah baca. Iqra. Rasulullah kata apa? Ma'ana biqari'in. Aku tak kerti baca. Iqra. Iqra. 3 kali Jibril suruh baca. Selang tu dengan dipeluk oleh Jibril. Sampai Rasulullah sesak nafas. Nak suruh baca buat apa? Allah Ta'ala tak tahu ke Rasulullah tak kerti baca? Rasulullah, Allah yang jadikan Rasulullah dalam keadaan ummi. Tapi apa hikmah daripada peristiwa tu? Sebagian tutup guru kita duk syarah hari ni. Pertama, dia nak menunjukkan berlakunya suruh baca dan Jibril peluk tu nak menunjukkan bahawasanya Rasulullah sedar. Bukan mimpi dan ngigau. Jibril datang tu betul. Bukan ngigau, bukan mimpi. Dia siapa? Pasal dia sampai kena peluk dan sesak nafas. Kalau ngigau je baca lah. Ngigau. Baca lah. Aku tak kerti baca. Ngigau. Itu ngigau tak? Dia tak. Memang betul. Ada orang peluk dia. Sampai sesak nafas. Baca. Pula tu, pasal apa suruh baca pada orang yang tak kerti baca? Nak menunjukkan, baca tu bukan maksudnya baca tulisan tu. Apa dia? Tapi Rasulullah hafal Al-Quran. Pasal apa boleh hafal? Dia tak kerti baca, tak kerti menulis, tak boleh nak mencatat apa wahyu yang dia dapat. Macam mana dia boleh hafal? Jawab. Dengan dia berguru. Dia dengar daripada guru. Jibril baca apa? Sekali Jibril baca, dia dengar. Bahkan Jibril
Sampai wahyu pada Rasulullah ni, masyhur riwayat, Rasulullah ni terima wahyu, tak pernah dia minta ulang. Dia tak pernah kata, Jibril, repeat please. Please repeat. Excuse me. Pardon please. Please. Please repeat slowly. Tak payah. Dia dengar sekali, duduk siap. Bahkan haloba ni, Jibril baca, dia follow belakang. Sampai ditegur. Tingkah laku Rasulullah tu. Pasal terlalu haloba nak hafal tu. Dan kuatnya hafalan Nabi SAW. Pasal apa? Itu nak menunjukkan berguru. Proses berguru tu. Berguru. Saya nak syarah berguru tu. Jadi Maha Suci Allah Ta'ala daripada akidah. Memahamkan akidah tajsim ni. Memahamkan Allah Ta'ala duduk, Allah Ta'ala menetap, Allah Ta'ala berada di aras. Maha Suci Allah Ta'ala daripada barang yang dikata oleh mereka yang zalim ni. Dan tidak ada bagi mereka dalil dan hujah pada barang yang mereka berkata. Sekarang ni kata, saya tolong baca je. Tak ada dalil. Memang tak ada dalil pun. Ada dalil pun, saya sebut ini. Mereka sangka dalil. Mungkinnya bukan dalil. Mereka sangka dalil. Sebenarnya bukan dalil. Dalil ni, Ar-Rahman ala arsis tawa. Banyak lagi lah ayat Quran yang kononnya support dia. Kita sebut lagi dalil kita, nganga dia. Satu puak-puak yang memang akidah batil ni, kalau jenis berdialog macam ni, dia orang bukan suka kan, pasal dia tahu dia akan kalah. Saya syarah tu banyak. Tak ada dalil, kata dia. Atau hujah apa yang dia sebut. Memang tak ada dalil. Jumpa lagi, insyaAllah. Kitab kita pun agak banyak. Jumpa. Bahkan kata dia, sangkaan mereka itu. Sangka je. Dia rupa macam orang kafir, boleh tu. Dia duduk sembah macam-macam selain pada Allah Ta'ala. Pada mereka, mereka ada dalil di atas apa sangkaan mereka yang mereka sembah selain pada Allah Ta'ala. Tolong jawab. Ada dalil ke? Memang tak ada dalil sama sekali. Tu, diorang yakin tuan-tuan di atas batil ni mereka. Hak Kristian jaga Kristian. Hak Yahudi jaga Yahudi. Nasrani jaga Nasrani. Apa sajalah yang selain pada ajaran Islam. Apa yang disangka betul tu macam mana? Bukan disangka betul. Dia yakin betul. Tapi sangkaan je. Wahabi, Syiah, kapitalis, apa saja pahaman yang salah ni, liberal, apa saja yang pahaman yang keluar daripada ajaran Islam ni. Ajaran Islam ni atas isyarat 73 puak dalam bab akidah tuan, satu je jalan betul. Yang 72 tu macam mana? Pada sangkaan nikmat je. Jadi yang ni semua bahkan kata dia adalah sangkaan mereka itu. Sangkaan mereka dan adalah mereka ini membuat dusta dan fitnah kepada umat Islam seluruhnya. Jadi, orang yang duk ajar, duk faham kata Allah Ta'ala, Allah menetap di aras, Allah duduk di aras, berada di aras. Yang ini adalah fitnah yang besar pada umat Islam. Apatah lagi duk ajar akidah ni pada orang awam. Memang gila. Orang awam dia bukan tahu kan. Dia tengok apa ustaz sikit. Nama pula ustaz. Waktu apa? Doktor. Waktu Maulana, itu apa? Tok Guru, Mufi bahasa itu. Tapi ajar tu. Pasal ada juga Maulana, Ustaz, Doktor ada juga. Tapi tak ajar macam tu. Tapi ada Doktor, Ustaz, Maulana yang ajar macam tu. Ni yang clash. Memang clash. Zaman ni clash bukan kafir dengan Islam. Tu clash tu suku. Islam dengan Islam pun clash. Bahkan clash ni dah mula sejak zaman Rasulullah lagi. Rasulullah tu sendiri ada clash. Ada Rasul di Hijaz, ada Rasul di Yaman. Musailamatul Kadzab. Rasul dengan Rasul pun clash. Rasul hak, ada Rasul batil. Padahal dah nyata batil tu pun beribu-ribu, puluh ribu tuan mengikut. Zaman Rasulullah yang mengaku jadi Rasul tu. Ada orang lagi mengaku jadi Rasul di Yaman. Dan pengikut dia puluh ribu. Disebabkan kekayaan dia. Musailamatul Kadzab ni orang kaya. Rasulullah orang miskin. Macam agak-agak sama menang. Kalau disebab pengaruh, menang orang kaya. Tapi Rasulullah dicerita hak, menang Rasulullah. Agama yang sampai kat kita, agama hak Rasulullah tu. Tapi macam mana pun ada cabaran setiap zaman. Jadi mengajarkan akidah yang salah ni, dia fitnah besar pada umat Islam. Dengan tidak ada keraguan dan syak lagi. Tak ada syak dan ragu lagi. Memang ni adalah satu fitnah besar. Yang ni ialah bencana besar, ni satu pendustaan besar terhadap ajaran Islam.
Dusta, bohong. Dan tak kala adalah kata dia golongan Wahabiyah. Dia sebut Wahabi. Ada orang kata Wahabi ni ada ke? Melambak-lambak ada. Kitab melambak-lambak sebut. Raja Wahabi pun kata ada Wahabi. Alah, tuan. Jangan buat sembang bodoh itu. Ada orang Wahabi dia tak sangka, dia kata mana ada Wahabi. Ya Allah. Orang Wahabi pun kata Wahabi. Raja Wahabi pun kata Wahabi. Raja Bani Sa'ud tu pun dia kata ada puak-puak yang fahaman Wahabiyah. Dia pun kata itu. Yalah, yang buat kelakar. Jadi adalah golongan Wahabiyah itu. Akidah mereka itu adalah mentasybihkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Pasal apa? Tuan kita berada, duduk di aras. Istilahnya tasbih dan mentajsimkan Allah Ta'ala. Mereka mensifatkan Allah Ta'ala dengan duduk, julus dan istiqrar. Ini kita akan jumpa nanti perkataan dan syarah ni. Istiqrar tu maksudnya tetap berada. Padahal tak ada satu dilalah pun berada Allah Ta'ala atas aras. Kalau ada pun dia terjemah bodoh-bodoh. Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah berada di aras. Dia ambil berada tu kat mana? Berada tu tak ada dalam Al-Quran tu. Al-Quran tu sebut dengan istawa. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Istawa al-Ars. Dia sebut istawa, bukan berada. Bukan. Menghuraikan istawa dengan berada tu. Salah. Menghuraikan istawa tu dengan mana istiqrar. Dengan mana duduk, berada. Bersemayam. Dengan makna berada tu. Tu salah. Sesat akidah. Maka mereka menanggungkan ayat-ayat mutasyabihat yang zahirnya memberi waham. Mereka ni tanggung ayat-ayat yang zahirnya, ayat mutasyabihat yang zahirnya memberi waham, memberi prasangka, yang tukut bahasa. Akan demikian itu di atas barang yang mereka i'tiqad. Jadi, dengan bahasa lain, mana ayat mutasyabihat ni dia tengok zahir, terjemah gitu, dia pakai mentah-mentah gitu. Itulah bahasanya. Lalu mereka berkata, istiwa Allah Ta'ala atas aras itu ialah julus dan istiqrar. Dia bahkan kalau puak-puak yang duk faham macam ni, dia tak kata pun macam ni. Dia terus, Allah duk atas aras. Allah yang kata, Allah duk atas aras. Kalau dia kata dengan bahasa macam ni, istiwa Allah Ta'ala atas aras itu adalah julus dan istiqrar. Kita fahamlah. Dia ni ada satu sudut. Dia faham apa benda dia sebut. Dia kata istiwa tu dengan mana istiqrar dan julus. Kebanyakan orang awam dia bukan ngerti nak sebut bahasa macam ni. Kalau orang sebut bahasa macam ni, senang kita nak tackle. Pasal kita tahu istiwa yang dia faham tu, dia faham dengan mana istiqrar dan julus. Kita tahu sesat dia mana. Nak betulkan dia senang. Orang awam ni tuan, dia tak kerti apa. Dia kata Allah yang kata Allah tak aras. Habis ingkuk. Bukan Allah kata Allah tak aras. Tak betul statement tu. Quran sebut istawa alal ars. Allah istiwa alal ars. Istiwa bukan atas. Istiwa bukan berada. Istiwa bukan duduk. Yang tu yang kebanyakan orang awam ni, dia ambil terjemah bodoh. Dia tak tahu pun apa bahasa Quran ni. Tapi ramai ada doktor-doktor, PhD, mufti yang bahasa itu. Orang nama agamawan, nama maulana, syekh-syekh. Yang ajar macam ni. Pening lah. Mereka mentasybih mereka itu akan Allah Ta'ala dengan makhluk. Yang ni pun syarahan panjang. Tak mana tasybih dengan makhluk ni? Tang berada tu pada dah. Allah Ta'ala dia memang ada. Kita ni asal tak ada. Sebelum kita ada, memang Allah Ta'ala ada. Jadi bila ada Allah Ta'ala, ada macam mana? Siap? Tak ada macam mana? Ada dia bukan bertempat. Ada dia mutlak. Ada dia tak kait pun dengan sesuatu. Ada dia bukan ada dengan jirim-jisim. Ada dia ada mutlak. Ada dia bukan ada dengan aras ke kursi ke. Ada dia bukan dengan ada ruang. Ada dia bukan ada pihak atas bawah kiri kanan depan belakang. Ada dia bukan ada atas bawah. Subhanallah. Ada dia macam mana? Ada. Ya. Tak bahas apa-apa pun. Siapa nak sabitkan ada Allah Ta'ala tu, ada macam mana? Sebelum Allah Ta'ala buat makhluk. Habis. Itu yang bahas sekejap dah. Habis selesai dah tu. Jelas dah kalau ikut akidah tu. Takkanlah bila Allah Ta'ala buat aras, dengan sebab buat aras, buat makhluk, maka Allah pun dinisbahkan ke makhluk. Pihak, tempat,
tu ada kaifiat pula, duduk. Tu ada atas, bawah, kiri, kanan. Dengan sebab makhluk, Allah pula terkesan dengan sebab makhluk. Ada pula gitu. Siapa ajar akidah itu? Yang tu yang istilahnya mentasbih dengan makhluk. Dan mereka tidak membersihkan, yakni tidak mentazihkan Allah Ta'ala daripada makhluk. Ada pelajaran nanti dia akan ajar situ, insyaAllah. Kalau takat saya sebut tu pun, kalau tuan-tuan faham padan itu. Dan menyalahi mereka akan akidah yang berpegangkan oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah sendiri berpegang dengan akidah yang sepatutnya macam mana? Dia orang menyalahi daripada akidah. Begitu juga kata dia, mereka menyalahi akidah para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan mereka yang mengikut agama mereka itu para tabi'in. Begitu juga para tabi'ut tabi'in. Maka kata dia, mencarilah mereka itu, Wahabiyah ni, puak Wahabi ni, dia mencari akan ijma'. Istilahnya mereka menyalahi ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah, mencari ijma'. Ijma' ni apa dia tuan? Ijma' ni kesepakatan para ulama yang pakar dalam Islam. Mereka sepakat di atas satu pendapat. Menyalahi ijma' ni maksudnya menyalahi ahli bidah pandai, salaf dan khalaf di kalangan ulama Islam. Tu maksud ijma'. Ada orang ijma' pun dia tak faham. Jadi pahaman-pahaman Wahabi ni menyalahi ijma' ulama yang mentazihkan Allah Ta'ala daripada duduk dan berada. Daripada duduk, istilah berada tu kalau bahasa Arab istiqrar atas arasy. Baik, dan menghambur mereka ni, puak Wahabi ni, maksud hambur ni sebarkan. Puak Wahabi ni telah mensebarkan antara manusia bahawa firman Allah Ta'ala Ar-Rahman ala arsy istawa itu menunjuk di atas sangkaan mereka itu. Dihurai Ar-Rahman ala arsy istawa ni, macam mana mereka sangka, macam mana mereka dihurai, kata Allah SWT. Dan ini adalah dakwaan yang palsu. Saya tukang baca, kan dengar elok. Saya sebut selalu tu satu ayat. Yang ni saya baca orang punya. Kalau saya baca kitab ulama, saya tolong baca. Ini dakwaan yang palsu, yang tidak berdiri di atas asas tauhid. Tauhid pun kalau kata Allah tak arah, tak tauhid dah nama dia. Siapa? Tauhid ni Allah sah. Bila tak arah dah tak sah dah. Dah ada dua. Allah tak arah. Boleh faham? Tak tauhid dah nama tu. Yang tu pun selesai dah. Tak faham saya sebut apa ni? Faham saya sebut apa? Tauhid tu maksudnya tunggal dengan Allah Ta'ala. Mutlak. Tak ada siapa. Istilahnya. Tak ada siapa nak dinisbahkan ke Allah Ta'ala. Tak ada apa. Tak ada siapa dan tak ada apa nak disembah Allah Ta'ala. Allah mutlak semata-mata dia. Itu tauhid. Zat dia, sifat dia, fa'al dia, milik dia. Dia mutlak. Tak ada apa-apa nak disembahkan. Tak ada siapa dan tak ada apa-apa nak disembah. Itulah tauhid. Kalau ada sesuatu benda yang mencampur sesuatu Allah dengan makhluk, tu ke tauhid dah lah. Yang tu pun pada dah nak faham tauhid. Bahkan kata dia, berdiri ia di atas sangkaan dan waham dan tasbih mana-mana. Ni Wahabi macam ni. Bukan sekadar itu sahaja, katanya. Tambah lagi. Bahkan mereka itu menyesatkan dan membidahkan orang-orang ahli sunnah. Ni pula. Ngaji sifat 20 bid'ah. Ngaji sifat 20, dia kata Allah Ta'ala tak bertempat. Yang ni kata dia bid'ah. Dia pula kata, kita tak ada dalil kata Allah Ta'ala tak bertempat. Pula. Sivil tak sivil, dia orang ni macam tu. Saya ngaji dia Tok Guru sebut macam ni. Jahatnya Wahabi ni, dia kata macam mana? Tak, jahat Wahabi macam mana? Dia ni bukan ahli sunnah. Betul dia kata apa? Dia kata, dia lah ahli sunnah. Siapa ahli sunnah ni, dia keluarkan daripada senarai ahli sunnah. Dia Wahabi itulah ahli sunnah. Boleh faham? Dia kata apa? Jahat tak jahat dia, sama macam tu. Dia macam ni kan. Kita tuan rumah. Siapa tuan-tuan nak buat bandingan ni punya pasal lah. Kita tuan rumah. Kita duduk dalam rumah. Wahabi ni duduk dalam luar rumah. Dia buat macam ni. Dia masuk dalam rumah kita, dia terajang kita buat keluar. Dia kata, aku tuan rumah. Ni Wahabi. Mereka tak faham ni. Dia orang bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia kata, dia ahli sunnah wal jamaah. Kita ni, kita yang mujassimah. Mu'tazilah, Mujassimah, Jahmiyah,
Apa benda dah. Dia sibah kita. Padahal dia yang wahbi. Tu yang dia sampai dia bid'ah kan orang ahli sunnah wal jemaah. Khasnya tak mana ayat-ayat dalil dia boleh bid'ah kita. Masalah mentakwil dengan ayat mutasyabiah. Takwil aja ahli bid'ah. Takwil aja Jahmiyah. Takwil aja ini Yahudi. Takwil aja Nasrani. Tu tak dengar lah elok dia orang nak syarah apa. Mentakwilkan ayat ni dengan istilah dengan mana memerintah ataupun umumnya takwil kita akan belajar. Dia ada takwil ijmali, umumnya takwil serah makna. Dia ada makna Ar-Rahman istawa tu ada makna. Apa makna istawa? Wallahu alam. Itu takwil. Itu antara umum takwil ijmali namanya. Ada pelajaran nanti. Yang tu pun dia tak nak. Dia nak juga nak pakai istawa nak apa? Ada lah. Janganlah fikir ada macam mana. Pelik. Serta bahawa ini tafsir adalah harus, sedangkan kata dia mentakwil ni adalah harus di sisi bahasa dan harus di sisi syarak, bahkan harus di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Seperti lagi akan datang insya-Allah. Kita pun insya-Allah sama lah kan. Maka tatkala adalah pekerjaan di atas barang yang kami sebut ini. Kami sebut itu. Pekerjaan apa? Amar ma'ruf nahi munkar ni. Dan Wahabi ni macam ni. Munkar besar ni. Maka menulis kami akan ini risalah. Pada menyatakan bahawa Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan duduk dan tetap di atas arsy. Allah Ta'ala mustahil macam ni. Dan bahawasanya harus ditafsirkan istiwa itu dengan mana istilah, dengan mana istilah dan mana qahri. Ada dalil, ada bahas dia ni. Serta kami sebutkan dalil di atas demikian itu. Dalil satu-satu dia kan sebut. Agak tak puas hati, ada satu lagi kitab dia ni tuan-tuan. Nama dia An-Nuqulu Syar'iyyah. Khas dia cerita tentang ayat-ayat mutasyabihat semua. Dan dia ada, tak silap saya, dia sebut dalam tu ada lebih 300 lebih kitab rujukan para ulama dan disebut nonton kaki saya siap apa dia ada 300 lebih rujukan kitab-kitab kalangan ulama. Kalau takat boleh rujuk 10-20 kitab, dia senaraikan 300 kitab lebih. Bayang, takat nak tunjuk kitab depan ni, belakang kitab penuh. Takkan nak tunjuk lah kan. Itu berapa? Dia senaraikan 300 kitab lebih. Siap. Saya pengarang kitab ni memang, saya abang ipar saya mengaji sepondok dengan dia. Sezaman dengan dia. Kenal sangat abang ipar saya. Dengan pengarang ni. Memang dia kata masa dia mengaji, abang ipar saya baru ni saya boleh faham. Memang orang rajin. Rajin sungguh mengaji. Satu jadi menantu Tok Guru. Tok Guru belah petani dia passion tu kan. Siapa tu menantu yang memang murid yang pandai, itu dia buat menantu. Yang ni tak silap menantu sulung lah. Untuk anak perempuan dia yang sulung. Anak perempuan Tok Guru yang sulung. Bersama dengan dia tu, anak Tok Guru pun ada yang mengaji. Yang mencadangkan kahwin dengan anak Tok Guru ni. Anak Tok Guru ni ialah yang lelaki tu yang mengaji sekali. Sama-sama pergi Syria mengaji. Mengaji Syria dia ni. Mengaji Syria. Mengadap kitab dia tuan-tuan. Siang petang, pagi petang. Tengok kitab dia punya tulisan. Masya Allah. Menulis ni Masya Allah. Menulis ni memang kerja dia. Satu abang ipar saya kata, dia kata, memang tanjak kata dia ni. Jadi menantu pun satu hal. Tapi dia tak sangka boleh megang kitab ni. Kitab dia tuan-tuan yang dia dah tulis dengan Jawi ni. Tak silap ada lebih 40 karya yang dia dah tulis. Memang kaki menulis. Dan kitab rumah dia tuan-tuan, kalau takat boleh tengok satu dinding ni kitab, tuan-tuan pergi challenge minta rumah dia. Ni belakang, kiri, kanan, depan kitab semua. Mama ni. Kita pergi sekali tengok. Ada orang dia terpengaruh tengok kitab, tengok 3-4 kitab, 10 kitab susun ni, buka kitab tu pun bukan tengok habis. Tu pun bukan mengaji buku, mentelaah saja. Buka tu pun baca tak habis. Dia baca atas, bawah dia tak baca. Iya kan, saya kalau sebut tadi satu tu kan. Allah. Dan kata dia, kami dia namakan kitab ni Tazkiratu Zawil Hija
fi tafsiri qawlihi ta'ala Ar-Rahman ala arsy istawa. Itu nama kitab. Terjemah sekali lalu, peringatan bagi orang yang mempunyai akal. Jadi orang tak ada akal, tak payah ambil peringatan lah. Balik lah. Untuk. Okay. Sedap bahasa dia tu kan. Cara dia perli tu, senang je. Kata dia akan Allah Ta'ala saja jualah. Kami memohon bahawa memberi manfaat dengan ini risalah kepada mereka yang membaca akan dia. InsyaAllah. Jadi kita bukan baca, bahkan kita bukan saja baca, mengaji. Saya memang tak pernah mengaji kita ni. Tapi, tarik dia, manhaj dia, apa yang kita mengaji daripada kitab lain, sama macam mana dia sekarang. Jadi insyaAllah memang tak lari sikit pun apa yang kita mengaji dengan apa yang kita duk baca ni. Dan dijadikan kelepasan oleh Allah Ta'ala daripada neraka Allah Ta'ala di akhirat lah. InsyaAllah. Pasal orang yang akidah dia tak betul, memang tak boleh lepas daripada neraka, bahkan kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Satu, orang tak semayang dengan orang akidah salah, orang akidah salah teruk lagi. Yang ni pun orang tak faham. Kan? Ada orang tengok orang tak semayang, dia nampak jijik, kotor. Tapi akidah dia betul. Memang salah tak semayang tu. Bukan saya nak sokong tak semayang. Tapi salah lagi orang yang akidah tak betul walaupun duk jaga semayang. Orang tak faham elok-elok. Yang ni ada orang tak faham. Ijma' orang ni tak faham. Apa satu lagi? Kata jumhur. Jumhur tak faham. Kata dia jumhur dengan ijma' kita pakai jumhur lagi. Bodoh. Ada orang bodoh ambil tahap tu. Dia tak faham. Kelakar kita dengar dia cakap. Macam tu lah kata dia. Dia kalau kata Allah tak arah pun dia semayang. Apa masalahnya dia semayang? Dia semayang, haji semayang, tiap-tiap waktu main masjid. Walaupun dia kata Allah tak arah. Engkau tak kata Allah tak arah, Allah tak bertempat, tapi semayang tak datang pun. Bodoh macam tu. Bodoh macam tu. Ada orang yang kata macam ni. Dia kata Allah tak arah pun, tapi dia suka buat kenduri kat orang. Dia sembelih kambing, dia jamu orang makan. Dia sanggup. Buat kenduri banyak-banyak. Apa jamu orang makan, sembelih kambing. Tapi dia kata Allah tak aras. Bagusnya akhlak dia ni. Alah, pelik kan. Bagus akhlak ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa pahaman macam ni, maksudnya kalau orang Kristian esok bagi duit kat tuan-tuan, habis tuan-tuan ikut Kristian. Pejabat agama tak bagi bantuan, Kristian bagi bantuan. Habis tuan-tuan masuk parit. Pasal tuan-tuan hanya jatuh dengan akhlak, tapi tuan-tuan tak faham akidah. Boleh faham saya sebut apa? Orang asli masuk Kristian macam ni Kristian bagi makan, bagi minum, bagi duit, bagi kereta, bagi motor, bagi bini. Bagusnya Kristian. Bagusnya kau. Bagusnya Maulana ni contoh. Bagusnya Syekh ni. Bagusnya Ustaz ni. Maksudnya apa? Dia telah memberikan pandangan yang sesuai dengan nafsu kita. Kepala otak kau. Silalah. Saya tak boleh, saya geram saya sebut bahasa-bahasa itu. Keluarlah ayat-ayat kasar tu. Saya nak sebut tak mana. Ada orang boleh terkecoh dengan benda-benda macam ni. Dia boleh tak faham tu. Dan dia boleh terpedaya dengan bahasa-bahasa, dengan akhlak nampak pada dia yang akhlak baik ni, maka baiklah orang tu. Tak. Kita dalam syariat, akhlak satu hal. Tapi besar dia, titik besar dia ialah berakidah. 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 Dia kata kalau akidah baik, akhlak baik. Antara akhlak baik tu, geram tengok benda batil. Itulah akhlak baik. Antara yang tak baik ni, dia duduk dalam batil, tapi dia boleh berakhlak mulia. Sabar, senyum. Kononnya dia sentiasa sabar menghadapi rintangan. Astagfirullah. Tuan-tuan, saya ingat masa saya ngaji dulu tu guru syarah Musailamatul Kadzab tu. Musailamatul Kadzab, itulah dia. Tuan-tuan, dia tak dengar saya sebut. Dia duit banyak. Dia sampai dia buat ayat Quran, dia kata, Inna a'tainakal jawahir. Kami telah berikan kamu batu permata yang banyak. Dia nak puji dia tu. Maksud apa? Aku ada batu permata banyak. Dia tiru ayat Quran, Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat Quran tu Allah Ta'ala kata, kami telah beri kamu, wahai Muhammad, Telaga Kausar. Ada ulama kata Al-Kausar tu bukan Telaga Kausar. Nikmat-nikmat yang banyak. Antara nikmat banyak ni jadi Nabi Rasul. Fasalli li rabbika wanhar. Sembayanglah. Maksudnya kamu tauhidlah Allah Ta'ala. Sembelihlah mendatang korban. Jamu orang. Fakir miskin. Inna syani'aka huwal abtar. Dia kata kamu duduk jalan yang benar ni. Siapa yang marah engkau? Siapa yang benci engkau? Orang ni lah yang putus keturunan kebaikan dia. Itu ayat Quran.
Musailamatul Kadzab, dia buat ayat Quran. Dia orang kaya. Senyum dia dengar ayat Quran tu. Dia dah apa? Al-Quran turun kat aku macam ni. Inna a'tainakal jawahir. Fasalli li rabbika wahajir. Innal ladhi yaghdibuka rajulun fajir. Benar. Dia lawan against dengan Nabi. Senyum dia sebut ayat Quran tu. Dia dakwa ayat Quran. Dia tiru pula. Tiru seluk inna a'tainakal kausar tu. Kata dia. Kami telah berikan kamu batu permata banyak. Tengok kata dia. Aku kaya. Muhammad miskin. Banyak senyum. Ni orang kata, betul. Senyum. Relax dia sebut. Muhammad miskin. Macam mana dia nak tolong orang susah? Aku kaya. Kaya orang bagi bantuan. Kalau tengok tu kan, habis. Agaknya kalau Wahabi ni, cara berfikir macam ni, tengok akhlak macam ni, dia duduk zaman Musailamatul Kadzab. Dia suruh ikut Musailamatul Kadzab tu. Memang dia ikut Wahabi tu, Kadzab siap dah tu. Dia apa? Fasalli li rabbika wahajir. Kamu sembahyanglah banyak-banyak. Memang dia kuat sembahyang. Dia sembahyang macam mana tak tahu lah. Wahajir tinggalkan Nabi Muhammad. Tinggalkan Muhammad ni. Innal ladzi yaghdibuka rajulun fajir. Siapa yang marah dengan kau ni lawan jahat. Muhammad tak suka dengan aku. Muhammad jahat. Padahal aku buat kebajikan banyak. Ada manusia yang terpengaruh dengan hanya semata-mata percakapan yang lembut, dia dah kata orang ni hak. Dah. Tuan-tuan tak pernah jumpa tutup guru yang mulut-mulut, kasar kan. Tuan-tuan tak pernah jumpa. Bahkan kita tengok, tutup guru lah. Dia bila marah benda-benda dalam benda-benda yang dia marah kan. Keluar mulut dia berapi kan. Tuan-tuan tak biasa tengok Rasulullah. Yang perkataan Rasulullah yang Rasulullah cakap berapi-api. Tuan-tuan tak biasa tengok. Sayyidina Abu Bakar apa yang dia cakap berapi-api. Tuan-tuan tak biasa tengok. Tuan-tuan tak biasa tengok, tak jumpa tok guru yang cakap berapi-api je. Tuan-tuan tak biasa tengok. Satu tuan-tuan tengok, ingat tok guru semua lembek je. Tak hidah je. Itu yang ada orang berprasangka. Mana yang ustaz yang cakap lembut, berakhlak, mulia, tenang. Muka pun selamba je, senyum, sentiasa. Inilah kata dia, akhlak yang mulia. Inilah akhlak ahli sunnah wal jamaah. Padahal Wahabi. Ya kan? Apatah lagi mereka memang dah ada strategi macam ni. Kita kena cakap lembut. Memang strategi dia. Macam mana Kristian? Tuan-tuan tak percaya, pergi jumpa orang Kristian. Tuan-tuan makilah Kristian macam mana pun. Tengok Badri dia macam mana. Agak ada melentin tak? Agak ada melentin. Ada senyum. What the hell of you? This is very good manners. And this is not good manners. Very rude to me. You must follow me. I'm not a rude person. He's a rude person. Dia kata kita pula kurang ajar. Sama lah Wahabi. Sama lah cara mudah dia. Jadi mudah-mudahan doa dia tu kata dia kita dapat kelepasan daripada neraka dan di akhirat kelak. Dan di atas dunia ni kita dapat kelepasan daripada air acak yang kotak tadi tu, bofir tu. Yang kita ni ada jati diri, kita punya pressure pipe kuat. Bahkan apa kekuatan yang ada pada kita membersihkan kekotoran yang ada dalam parit. Itu kot pandangan para ulama kita sebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kitab ni kata dikatabahu Abu Qutaibah Rashidi wa Abdul Rahman Al-Fatani. Dia ni kelulusan ijazah Dirasah Islamiyah wal Arabiyah di Dimashq, Syam, di negeri Damsyik. Dia tulis ni pada Lailatul Arbi'a pada malam Rabu 15 Zulqa'dah 1437 Hijriah bersamaan 17 hari bulan 8 2016 Masihi. 2016 ni 19 20 lah. 3 tahun lebih. Baru lagi. InsyaAllah kita jumpa nanti akan datang pembahasan kitab ni terus masuk bincangan mengenai apa kitab yang dia insya-Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ya. Tapi kita dapat satu rakaat saja sama ada yang rawat ke ataupun dapat satu rakaat. Yang lain tu dan
Masbuk lah. Sah ke sembahyang Jumaat. Ditanya buat pekah ni, out topic sikit. Tapi dah tanya tu jawab je lah. Kedah sembahyang Jumaat ni, mana-mana dapat satu rakaat di awal ataupun di akhir, dikira Jumaat. Boleh? Tak faham lagi tanya makan. Jumaat ni dapat satu rakaat pun dah dikira Jumaat. Jadi imam bagi salam naik ajalah satu rakaat lagi. Ataupun kita dapat satu rakaat, lepas tu nak terberak. Sakit perut. Imam dia teruskan sembahyang kita. Kita mau farakah dengan imam, teruskan sembahyang satu rakaat je. Sah Jumaat kita. Pasal satu rakaat dapat. Ada bahas fiqh macam tu. Wallahualam. Nak lain lagi sambung belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayyatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.